ramai. Okey, saya cakap lah ni, benda ni saya lupa nama abang. Basir. Tadi saya tak ada simpan. Basir. Okey, abang Basir. Abang 50 lebih lah. 57 atau ni insyaAllah. 57, okey, baik. Kadang-kadang kita pergi jumpa guru, kita mengaji merata. Kita masuk dengan nak tahu ilmu. Itu sebab ada masa-masanya kita rasa macam-macam kita pergi. Kita pergi jumpa sana, jumpa sini, jumpa itu, jumpa ini. Orang ni cakap begini, orang ni cakap begini, orang ni cakap begini. Faham tak? Ini salah satu babak-babak perjalanan mencari ilmu dengan tanpa ada satu episod kesedaran. Kita pergi dengar lah. Kau ni cerita macam ni, kau ni cerita macam ni. Kita dengar. Apa ni? Tak berhenti kita dengar. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Bab macam-macam hurai. Sebab yang abang pi tu tak terfikir aku mai ni nak mengenal diri aku. So kita dengar lah guru tu kupas sampai pukul 4 pagi. Guru pecah minda tak habis-habis sampai kita letih. Saya tak mahu tu. Saya nak kalau orang pergi mengaji, guru tu kupas-kupas bagi kat abang dulu. Lepas tu baru abang mula ambil bab faham. Sebab kita macam abang 57 lah. Pun duk cari benda ni. Padahal abang semayang, puasa, zakat, semua abang buat. InsyaAllah. Kaedah keagamaan. Tetapi Tuhan tu tak kenal juga. Betul. Sebab kita diajar agama dulu. Yang sepatutnya awaludin ma'rifatullah. Kenal Allah dulu. Jadi yang hentam saya ni, dia pun memandang saya dari sudut agama. Saya faham. Saya faham. Jadi saya tetap sembang sebab bagi saya abang nak Allah Ta'ala. Yes. Tak. So ada kalau guru dia bersembang, dia kata apa yang dia nak bagi ni, kalau siapa tahu benda ni diharam api neraka. Dia kata sesungguhnya Muhammad itu mahsum, tak terlekat satu dosa yang akan datang maupun yang telah lepas. So dalam surah tadi, surah 72, surah Al-Jin ayat 13, orang yang beriman ni dia tak peduli penambahan dosa atau kekurangan pahala. Sebab dia tahu, di sebalik tu dia tahu jalan cerita ada lagi. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 106, nanti abang sembang. Tengok. Tak tahu kalau abang ada nak tengok, abang tengok. Abang kena ambil kepastian. Bagi saya tak kisah dah lagu mana pun. Sebab kita isu tak ada peneman abang, kita sendiri, bukan ustaz. Bukan syekh mana, tak ada. Setengah tarikat dia kata syekh ni tolong, itu dia punya pahaman. Tapi bagi saya Allah berserta kot. Siapa nak pergi nak condemn apa yang berserta dengan kita, nak junjung apa yang berserta dengan mereka. Apa yang ada kat mereka tu ada kat kita juga. Soal ilmu yang membawa mereka tu special sebab ilmu. Padahal dia kata hadap kamu datang kepada aku dengan ilmu, aku ujar. Nampak? Dia potong kat tu pula. Ilmu ni adalah untuk fardu ain, usul fiqh tasawuf, huraian satu pada yang satu, satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Syah boleh slow sikit tak? Sorry Syah. Well, I mean when other customer is here, it's alright. Yeah, you can. Sorry Syah. Okay. Ayat ni dia kata apa saja ayat keterangan yang kami batalkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Ayat boleh dibatalkan pula. Boleh diganti yang sebanding.
Itu dia kata dia ada yang khadim dan dia ada yang muhadas. Ada satu wali Allah tu kata, jika kamu tidak tahu membeza yang khadim dan muhadas, kamu tak ubah seperti binatang tunggal, jahil murakab. Jahil murakab. Jahil ke atas dirinya, jahil ke atas tulahannya. Itulah saya kata satu bidang yang lain. Puak-puak yang balik daripada tanah Arab ni, mereka tak usul pada diri, mereka usul pada cerita nafsu, cerita akal dan cerita-cerita sejarah Nabi dan itu ini. Dan satu lagi amal. Mereka usul pada situ. Dia kata aku tak pandang amal yang banyak. Dan dia ada kata dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 dia ada sebut tentang amal yang sebaik-baik amal. Mereka menyangkakan mereka telah berlaku sebaik-baik amal. Padahal mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan. So hari ini segala amal mereka gugur. So kita tak mau macam tu. So ustaz-ustaz yang ada setengah ni, setengah lah, buat sudah, jangan tak buat tu. Ini dalil firman siapa cakap ni? Depa. Saya tak berani nak cakap begitu sebab dia tak tulis pun macam tu. Dia kata dirikanlah solat dalam khusyuk dan tak apa tu. Yang dia kata tak khusyuk pun tak apa. Hampa ni nak orang tengok. Itu surah dalam surah An-Nisa ayat 142 dia sebut. Ada kalanya mereka buat ni untuk orang tengok. Bukan kata tak payah solat. Ini dia pusing. Dia kata lepas kata tak payah solat. Solat ni tak pernah tinggal hang. Tak pernah tinggal Abang Basir, maaf. Betul. Abang Basir kadang tinggal solat. Yes. Saya abang terang. Bagi orang-orang makrifah ni, kau dengar saya cakap ni lepas senyum. Betul. Terangkat berumah ni saya cakap ni. Allah Akbar. Saya terangkat berumah ni. Solat tak pernah tinggal. 24 jam. Dikatakan da'imun khusyi'un ni. Macam mana tali Allah tak putus-putus ni. Yang memasuk ni apa, yang keluar ni apa. Khadim dan muhadas. Bukan muhadas khadim. Khadim dulu masuk baru dia keluar muhadas. So jadi bila benda ni kita tahu dan mereka tak mau. Bukan kata mereka tak tahu, malah mereka tak mau. Kalau nak kata mereka tak tahu, lepas bagi seketul-seketul dah ni. Berapa lama duk cakap dalam YouTube bahawa barang ini ada. Pasal apa abang boleh jumpa saya, abang kata saya duk cari lama dah. Memang Tadi abang jumpa saya. Saya nak menulis tadi. Tapi saya fikir aku pun dulu mencari dengan arwah ayah aku. Hari ni dia duduk di aku yang 30 tahun sudah. Saya 53. 30 tahun sudah saya mencarinya. Mungkin masa tu duduk tengah heavy mencari. Tapi waktu mula ayah buka tu umur 14. Pasal first dia bawa pergi jumpa Tok Ayah Haji Aziz, lepas tu anak dia Abang Wahab. So di situ mula dah nampak. Tapi masa tu saya gila rock, music, gitar apa semua ni. Tapi dia selalu bagi kat saya benda ni. Bagi saya fikir. So hari ni bila abang cakap kat saya tadi, saya duk cari part lama dah. Okey, kita jumpa, kita sembang. Sembang-sembang tu saya tanya abang, betul ke abang nak? Pasal benda ni bukan, dia no turning back. Bukan main-main lah. Bukan main-mainnya. Pasal benda ni takut tua pada umur. Bukan tua pada ilmu. Tua pada umur dia tak faham. Umur dah tua tapi tak jumpa ayat. Kita takut yang tu. Yang Piramli kata dah tua pun bodoh. Itu Piramli cakap bukan main. Piramli pun ada jalan ni. Ada, awak tak ada pula. Itu sebab apa yang saya cuba cakap ni bang akan ditentang oleh mereka-mereka yang batinnya tertutup, yang rohaninya buta, mata rohaninya. Kalau Tuhan sebut dalam surah Al-Isra ayat 72, cuba buka surah 17. 17 Al-Isra ayat 72. Abang main dari mana ni? Saya Taman Sa'dun. Taman Sa'dun jauh ke? Kat Mindanao, kat USM apa semua. Oh, okey. Ayat 72.
Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat bagi jalan. Buta mata hatinya. So saya nak tanya ustaz-ustaz yang duk hentam saya ni, hampa duk cerita ke orang ni kaedah mata ni ke mata ni? Kalau mata ni, bila masa hampa duduk sembang aku, yang hampa kata aku tak payah solat. Kalau mata batin ni, mata batin hampa ni tak bagi hampa lihat ke akal hampa tu bahawa hampa tak boleh hukum orang tanpa soal siasat. Hampa tak boleh hukum orang walaupun hampa mufti sekalipun. 12 nawi ke 21 mukudi iman ke hampa conquer, does not matter. Hati hampa tu boleh tergelincang anytime. Sebab kemuncak ilmu tu adalah ego, ketiadaan, tawaduk dan ketiadaan. Kita tengok dia ni duduk tak mana. Ada ilmu tapi dia duduk tak mana. Ego ke, tawaduk ke, ketiadaan. Dia pecah 3, tak peduli yang siapa pun. So jadi sekarang ni bila dia kata buta mata batinnya, so bila kita pergi jumpa guru, kita tengok guru tu buka. Dia ni buka untuk aku melihat yang ramai ke, atau aku nak cari ilmu di sisi Allah. Buka Kafi 65 Al-Kafi 18. Kafi 65. Tak apa abang, saya buka macam ni dulu sebelum saya kupas 40 ya. Lalu mereka dapati seseorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Okey, apa yang signifikan dan apa yang buat abang boleh berfikir bila baca itu? Kami mengajarnya, kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Sejenis ilmu dari sisi kami. Dia bukan minan nas, bukan hablum minan nas, bukan. Dia minallah. Benda ni di sisi Allah. Yang hampa duk buat ni siapa tengok? Hampa nak orang tengok. Hampa duk kata nak tengok aku buat. Untuk mata hampa aku punya solat. Dan hampa rasa okey dia solat. Hampa nak bawa aku ke arah mana ni? Sedangkan dia kata ilmu di sisi Allah. Dan dia kata cukuplah Allah yang mengetahui. Ini satu paralel yang lain. Satu jalan ilmu yang lain. Di sisi Allah. Hampa main masuk campur tentang yang ramai. Ada yang tu dipanggil fardu ain. Usul fiqh tasawuf. Satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Usul balik. Satu pada yang satu tasawuf. Iaitu pencucian diri awak tak peduli orang lah. Satu semata-mata. Yang tu tak buruk, tak bersuara. Takluk dia ma'rifatullah. Takluk ma'rifatullah ni yang berkaitan dengan wahdatul wujud dia berkata ni adalah basar. Bukan takluk dia ilmu, bukan takluk dia qauli. Takluk dia basar. Basar tu terletak pada fi'li. Hampa nak aku cerita apa? Nampak? Tak nampak lah. Itu je. Kalau masih berhurai, berhuruf, bersuara, itu bukan rahsia Allah. Itu rahsia ilmu. Bila mai kat marifat ni ada benda orang tak boleh terima. Sebab dia tak sampai faham tu. Sebab dia tiba-tiba pergi ambil yang dahsyat hukum, orang hukum ni mengaji hukum. Padahal yang awal itu mengenal Allah. Baru hang kenal siapa yang boleh hukum. Hang tu saling sayang, saling kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saling sayang, saling kasih. Hang tak akan hentam orang. Hang nasihat orang. Saya duk buat ni duk balun mazhar Kamili Nogruz ni apa? Sebab saya terpaksa bela diri saya. Yes. Abang tahu lepas abang belah tadi? Buat tertenang meja saya. Baca kamu ayat ada lah. Bukan lepas dalam terus? Tak tak. Saya patah duduk. Sebab saya naik atas tak jumpa kawan saya duduk meja tu. Kena abang. Saya kena. Tapi kemarin pun kena. Kemarin saya kena dekat lorong sebelah jual Cina duk jual manik-manik bawah komputer kat tepi tu. Belah sana. Tahu kan yang buat. Nak pergi keluar kat depan terus lah. Saya kena lorong tepi tu dah makan. Dia ni lah. Saya duduk dalam kawan. Dia kata kawan dia 4 orang. Yang kata tu dia tu siapa dia? Tak ni orang kerajaan ke? Tak tahu, saya tak kalih lah saya buat tahu. Sesat ni yang tak tengok dalam YouTube. Tapi tak apa abang. Sebab contoh bagi adanya. Sebab bila dia sebut wailul likulli humazatil lumazah. Habis apa nak ada? Celaka bagi penggali-penggali lubang. Okey, lepas tu dia sebut pula
ayat lain pula, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci kamu, mereka itulah terputus dengan apa yang diinginkan oleh mereka. So saya tak ada apa. Hampa kata apalah kat aku. Saya tetap jalan seorang-seorang bang. Macam abang jumpa saya seorang-seorang. Dia ada tiba turun nak rembang dengan helmet baru ni. Alamak, macam mana? Dia pakai jihad lah kalau boleh pukul saya ni. Dia pegang macam tu pula. Habis apa? Tak sabang apa? Tak ada, sekat lorong nak pergi apa, dia maju kan, ada lorong. Saya duduk menulis kat pokok, bawah pokok. Dia nampak, dia raya lepas. Lepas tu saya kali, saya angkat tangan, dia pun pusing. Tapi saya kata kat mereka, kalau betul hampa betul, hampa tak buat macam ni. Saya kata, kalau betul guru hampa ajak hampa yang betul, hampa duduk soal jawab. Pasal apa? Pasal ustaz tu, Wak Imam Mufti Perlis tu, nama apa? Datuk Mazhar. Asri ya. Dia tak pernah duduk sembang dengan saya, dia tak pernah tentang mata dengan saya. Saya kata, ni hampa ni yang nak main buat gila ni, hampa ada peluang tau duduk depan aku. Aku boleh tutup laptop aku sekarang, berhenti tulis buku, mari kita sembang. Apa dia yang hampa tak setuju dengan aku? Dan aku nak beritahu hampa, aku mengaji ni bukan perlu persetujuan daripada hampa. Bukan perlu persetujuan daripada ulama atau syekh. Sebab Allah Ta'ala berserta aku. Berserta syekh tu, berserta semua. Tetapi disebab hampa mentidakkan keberadaan Allah Ta'ala yang berserta hampa tu. Al-Khaf ayat 16, lebih dekat di sini. Al-Kafi Al-Hadid ayat 3, dia awal akhir zahir batin. Hampa semua deny yang benar ni. Aku nak kata apa? Sebab hampa masuk dalam agama yang ramai. Hampa agama keturunan. Hampa perlu orang yang ramai. Bila keturunan ni ramai, mereka tidak lain hanya membawa agama nenek moyang mereka. Taklid ya. So jadi hari ni bila kita mengaji mengenal yang satu, dia pun tak puas hati. Kalau abang tengok dalam YouTube tu, saya kenal macam mana. Kalau orang lain tak keluar rumah bang. Tapi saya tak peduli lah. Saya buat benda betul nak ramah. Semalam kata tadi ya, saya tengok apa tu biker sebab. Biker. Dia pula duduk bara dekat masa. Dia pula duduk bara kat masa. Saya tak pernah layan video dia sekali pun. Biker. Saya tak pernah layan. Ada orang hantar, saya tolak tepi. Sebab apa? Kadang member saya duduk cerita, dia sebut apa. Tengok dah ni, bola tu, dia hantam saya, Mazhar hantam saya, orang hantam saya, Nodrul hantam saya. Bola tu saya bagi kat depan, nak hamba main. Pakai duk sepak sama sendiri, lepas tak sedang. Saya mampu biar aku tengok Penang lawan, kalah pun tak apa. Puas hati. Pada aku nak tengok hampa ni. Orang duk layan. Tapi kalau orang yang nampak, the table is turned. Tuhan Allah Ta'ala bagi cash. So hari ni apa yang saya cuba cakap, kita mengaji ni bang, nak mengenal Allah, bukan mengenal masalah. Dan kita mengaji ni bukan nak mengenal apa yang Allah cipta. Kita nak mengenal Allah itu sendiri, Tuhan dia. Dan kita nak tahu siapa kita ni. Kalau dia kata hayya 'alas solah, kita jawab la haula wala. Kalau dia kata hayya 'alas falah, kita jawab la haula wala. So di sini tujuan kita nak mengaji. Baiklah abang, saya buka bab ni lah abang. Betul ya bang? Betul ya? Betul ya? Okey, baiklah. Saya jalan ni duduk kat usul kata tasawuf lah. Tak apalah, benda tu pun ilmu. Kita tak kata benda tu tak betul. Tapi dia benda tak puas. Tak puas lah. Kalau awak nak berjujur dengan dia, awak mana puas. Kita nak Allah Ta'ala. Abang datang daripada Allah. Takkan balik kepada agama. Kembali kepada dia. Balik kepada Allah. Bukan balik kepada agama. Agama tu keperluan di sini. Yes. Dia kata buta mata rohani tadi abang baca. Buta mata batinnya, butalah di sana. So mata batin ni tengok apa sebenarnya? Tengok orang ke? Tengok jubah serban ke? So you see clear. Dia tak nampak benda ni. Bila dia kata mereka yang buta pada mata batinnya. Tadi surah apa yang abang baca tadi, ya, ingat kan? 17 ayat 72. Ni jin. Bukan. Ni Bukan Al-Isra. Isra. Al-Isra 17:72. Jin 72:13. Okey, so sekarang ni bila dia terang macam tu,
So kita nak tanya Ustaz, maksud dia ni macam mana? Mata batin ni tengok apa? Tengok orang tu rambut panjang, rambut berketul, orang ni macam ni, macam tu yang Ustaz ajak kami tengok. Sedangkan Allah Ta'ala ni, dia tak pandang semayang kamu yang banyak. Dia tak pandang juga serban. Batin kamu. Dia pandang seketul hati yang tenang. Seketul hati yang tenang ni, mutmainnah ni, milik siapa? Allah. Dia kata, itu adalah nafsu Muhammad, dia kata. Muhammad pun pergi perang. Ya. Muhammad pun pergi berperang. Yes. So, Muhammad yang mana ni? Muhammad batin ni. Sebab kita nak cari bukan dalam, bukan luar. Kita nak cari yang meliputi. Cuba buka surah 27. Surah Semut. Dia pun tak mau ini barang kita nak cakap apa. Tapi di situlah Piramli dah kata dah dalam gambar apa tu, Ayat apa? 84. Piramli dah kata dah dalam gambar sumpah haram minyak. Walau ke langit hijau sekalipun kau berlari bongkok, si penghina tetap menghina. Masya Allah. Allah Akbar. Sehingga apabila mereka datang ke tempat pengadilan, Allah Ta'ala berfirman, adakah kamu mendustakan ayat-ayat keteranganku dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi, atau apakah yang kamu telah lakukan? Buat apa? So kita nak tahu yang meliputi ni. Yang saya kata tadi, kipas peti air apa semua ni. Apa dia ni sebenarnya ni? Kalau dia kata di mana kamu berhadap, di situ wajah Allah, wajhu dia tulis. Dia tulis kebesaran, tak apa boleh. Nak hurai bab ni hanya dari satu sudut. Zat, sifat, asma' af'al. 4 sifat wajib Allah Ta'ala. Ni, saya ada tanda siap. Ni saya hurai. Baik bang, kita sembang. Baik kawan-kawan. Assalamualaikum.